اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله العلي العظيم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام البخاري ومسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kehadrat Rabbul Jalil Jalla wa'ala atas peluang yang Allah berikan kepada kita. Pertama, kerana kita berada di bulan yang sangat mulia, Zulhijjah. 10 hari Zulhijjah ni ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang Nabi SAW ceritakan tentang kelebihan 10 hari sampai ke hari ke-10, hari raya, sampai ke hari ke-9 ni, kelebihan dia, amalan yang kita lakukan pada hari-hari ini, kelebihan dia sangat-sangatlah besar. Bila Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan amalan pada 10 hari ni, sahabat Nabi sampai bertanya, walal jihadu ya Rasulullah, apakah besarnya ganjaran yang Allah akan bagi sampai mengatasi berjihad di jalan Allah pun? Sebab berjihad di jalan Allah zaman Nabi bermakna memberikan nyawa. Sampai lagu tu punya besar ke ganjaran Allah nanti bagi? Baginda Nabi SAW menjawab, bahkan walal jihad, bahkan lebih besar daripada jihad, illa rajulun, melainkan satu orang lelaki yang dia keluar berjihad binafsihi wa malihi, dengan diri dia dan harta dia. Dia keluar berjihad di jalan Allah dengan duit dia sendiri, dengan duit dia sendiri, dan bukan hantar orang, dia sendiri pi. Walam yarji', dan dia tak patah balik. Pi tu kira berjihad, pi terus. Orang yang lagu tu saja boleh sama ataupun mengatasi ganjaran yang dilakukan pada 10 hari ni. 10 hari ni dalam sebahagian daripada riwayat-riwayat yang agak dhaif mengatasi malam Lailatul Qadar. Kelebihan dia cukup banyak. Jadi kita rebutlah peluang untuk mempertingkatkan amalan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam Lataiful Ma'arif kata beliau, amalan yang boleh dibuat antaranya memperbanyakkan qiyamul lail, kerana ada hadis. Antaranya memperbanyakkan tilawatul Quran, membaca Al-Quran dan berzikir. Cuma tak ada spesifik nak zikir apa. Nak zikir apa, zikir. Baru ni duk heboh zikir ya Latif. Latif tu nama Allah Ta'ala. Zikir pilih Latif, jangan sebut Abdul Latif, sudahlah kan. Ya Latif, nama Allah Asma'ul Husna, Ya Mannan, boleh tak sebut nama Allah? Dalam hadis cerita tentang kelebihan Asma'ul Husna, boleh berzikir. Tapi berzikirlah yang umum. Kita selalu beritahu, buatlah yang Nabi suruh buat. Kenapa kita tinggal apa yang Nabi suruh buat? Tapi kalau kita buat yang benda yang ada asal syarak, tak ada masalah. Macam kes orang duk bergaduh malam Jumaat baca Yasin lah. Ni malam Jumaat tak ni kan? Nak baca Yasin ke, ayat kursi ke, nak baca Baqarah ke, Ali Imran ke, kami nak baca 2 juzuk, bagus, alhamdulillah. Tapi jangan lupa bacalah juga Al-Kahfi, sebab Nabi baca Al-Kahfi. Kita
bacalah juga Al-Kahfi. Dan saya nak baca Kahfi di rumah seorang-seorang. Dia surau kami nak mempertahankan amalan yang telah lama dibuat. Buat pilah. Asal jangan kata yang tu Nabi buat. Kalau kata Nabi buat, jadi bid'ah. Tapi alangkah baiknya kalau kita buat apa yang Nabi buat. Kalau tidak, sampai bila-bila tak terbuat. Duk ingat nak buat. Baik, kita balik kepada hari ini. Kita duk ada hari ini dah tak berapa hari lagi. Jadi kita pertingkatkanlah amalan kita, perbanyakkanlah amalan kita, sebab kita masih berada di fasa-fasa yang sangat-sangat bernilai. Setiap amalan kita dilipat kali gandakan. Bahkan dalam hadis-hadis yang dhaif cukup banyak kelebihan dia. Ibn Rajab Hanbali rahimahullah ta'ala mengatakan, aku tidak mahu menyebut kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam hadis yang dhaif ni, tetapi cukuplah kalau aku bagi tahu cukup banyak ganjaran dia. Allah mudha'afah, Allah bagi ganjaran lipat kali ganda. Lipat kali ganda. Kalau kerja lipat kali ganda, triple pay macam hari ni cuti kan, triple pay kalau kan, tak rumah pun tak apa. Pagi raya kena mai kerja tau, triple pay. Hari tu dia kata tanggungjawab saya nak kena pergi kerja. Tak, ni semayang raya tu baguslah, tapi amalan sunat, kerja ni tanggungjawab. Bos kata tak mai pun tak apa, tapi triple pay tu punya pasal kan. Sembahyang raya tak ada pun tak apa. Jadi Nabi bagi tahu kepada kita kelebihan ni supaya kita bersemangat untuk beramal. Jadi jangan terlepas. Baik tuan-tuan, hari ini kita nak bicarakan sedikit tajuk kita berkenaan dengan udhiyah. Hadis udhiyah riwayat Imam Tirmizi cukup masyhur. Bahawa kita ganjaran pahala dia cukup masyhur. Saya tak mau sebut tentang riwayat dia cukup panjang sebab kita nak sebut ahkam tak mau terlepas. Kelebihan dia antara yang Nabi sebut hadis riwayat Imam Tirmizi, bahawa kita akan dapat ganjaran pahala seumpama bulu yang terdapat pada binatang ternakan yang kita sebelah tu. Tapi hadis tu Nabi bukan suruh kita kira berapa lai bulu yang ada kat situ. Nabi nak bagi tahu jumlah begitu banyak pahala yang Allah akan bagi. Kalau seekor kambing biri-biri kita sembelih, berapa banyak bulu yang ada pada binatang tersebut, kadar seumpama kadar itulah Allah nanti bagi ganjaran pahala. Nabi bagi satu analogi, satu contoh tamthilan, kata begitu banyak pahala Allah bagi. Pada hari raya tak ada amalan yang lebih utama, lebih besar daripada besar, melainkan melakukan kurban. Korban yang kita maksudkan ni penyembelihan kerana ibadat. Udhiyah kita sebut, bahasa Arab dia kita sebut udhiyah. Hiya kullu ma yudbahu minan na'ami qurbatan ila Allah. Definisi dia kata para ulama, setiap yang disembelih daripada binatang yang boleh disembelih, binatang boleh disembelih kerana qurbatan ilallah, kerana nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala fi yaumi Aidil Adha, pada hari Aidil Adha dan ayam tasyrik yang 3. Mazhab Hanafi 2. Kita di Penang ni jadi confused. Kan kita kan Penang pun ada, kita Hanafi pun ada, Syafi'i pun ada. Syafi'i dengan Hanafi campur-campur jadi Hashfi kan. Kadang-kadang kan jadi confused. Kita mazhab kita 3 hari lepas tu ayam tasyrik, masih ayam tasyrik, Hanafi 2. Jadi kadang kita keliru tang tu. Baik, pada hari-hari tersebut kita boleh melakukan penyembelihan. Amalan yang paling afdal pada hari tersebut adalah sembelih binatang qurbatan, kerana nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tak ada yang lebih utama. Tiga benda pada hari tersebut. Satu, kita panggil udhiyah. Udhiyah, nak buat udhiyah ni ataupun korban ni, dia kena ada usul dia yang akan kita bicarakan kemudian. Nak buat udhiyah ni kita kena tahu hukum hakam penyembelihan. Yang tu satu bab yang lain. Dalam kitab fiqh disebut
ahkamuz zabaih ataupun zabihah, hukum tentang menyembelih. Satu cerita pula tentang hukum hakam, macam mana nak sembelih, tang mana nak potong. Cerita pisau terbang lah apalah semua, saya kita tengok sikit ada kesempatan masa. Dan yang ketiga, kita cerita tentang takbir. Bila nak takbir? Baik. Yang pertama kita cerita, kita khususkan pada hari ini, fokus kita kepada penyembelihan. Bila kita sebut kurban, apa hukum dia? Asal hukum dia adalah sunnatun muakkadatun, sunat muakkad. Allah sebut dalam Quran, fasalli li rabbika wanhar. Allah kaitkan dua benda. Satu, pertama Allah Ta'ala sebut salli, semayang untuk Tuhan kamu. Wanhar, dan sembelihlah oleh kamu. Sembelih apa? Sembelih binatang kurban. Nabi SAW dalam riwayat menyebut, hadis yang kita bacakan tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah SAW dhahha bikabshaini amlahaini. Nabi SAW ada menyembelih, dhahha, menyembelih 2 ekor kabash. Kabash ni kita panggil apa? Kita di sini kurang, tapi daripada bawa masuk dah lah kibas ni. Kibash. Kibash ni dia besar sikit pada kambing. 3-4 tahun dulu kot, sebelum pandemik tu, kita saya dengar lah, tapi tengok dekat apa nama dia, kedarut kita tu, depa sembelih, dengar dah. Tapi tak dan nak tengok. Tengok dalam majalah, tengok kabash. Kibash ni dia besar sikit, tengok, daripada kambing. Dia jenis kambing juga. Negeri kita ni tak banyak. Dulu depa bawa main unta, dah bawa main unta, tak ada nak korban, unta pula mati. Dulu di masjid, nama dia, di Masjid Baru ke apa kan. Bawa main unta. Masa tu first time kita tengok unta Australia. Tu tak mana masjid mana akan bawa main unta, tak ada nak korban, mati pula. Naya mekis. Masa tu boleh tahan kan? Belah ribu kan? Baik. Cerita dia, Nabi sembelih 2 ekor kibash. Amlahain ni ada 2 makna. Satu makna dia adalah kibash yang berwarna putih. Ataupun sebahagian mengatakan qila huwa abyad yashubuhu syai'un minas sawad. Putih yang ada sedikit warna kehitaman. Baik. Warna bukan maksud dia. Nabi sembelih yang bertanduk. Nabi menyembelih kedua-duanya dengan tangan Nabi sendiri. Bagus dia kurban ni kalau boleh kita sembelih sendiri. Tapi masalah kita sekarang ni, ayam pun duk suruh orang sembelih. Nak sembelih lembu, unta, bukan unta, kambing ni semua kan. Dia fikir agaklah kan. Kami buat kursus 2-3-4 tahun dulu, buat kursus sembelih ayam ya. Buat sembelih ayam tu pun duk tengok kelang kabut juga. Ayam tak apalah, masa tu ayam tak naik harga lagi kan. RM8 kan. Duk fikir nak sembelih kambing ni main dekat 1000, dia pun fikir dah 3 kali. Silap step jadi bangkai. Tapi sebenarnya taklah susah tara mana. Cuma kita kena biasakan. Cuma kita tak ada kebiasaan tu. Kita beli ayam semua dah siap dah kan. Kita beli semua siap dah. Tak ada budaya tu. Budaya nak bersembelih ni tak ada. Tahu bila kita sembelih ni? Dengar cerita sembelih ni raya kurban kan. Raya kurban baru sembelih. Jadi kerana tu kita hilang kemampuan tu. Dulu ni ramai juga. Lah ni makin kurang. Bagus dia kalau bagus. Sebenarnya afdal dia kita sendiri sembelih binatang korban kita. Itu paling afdal, yang terbaik. Tetapi itulah keadaan dia. Nak buat tu. Sembelih tu kadang kambing okey juga, main lembu lagi serabut.
Kita belah sini kerbau kurang sikit. Zaman saya belajar dulu di Baling, kerbau, sembelih kerbau. Lagi lah boleh tahan. Baik. Nabi SAW ketika sembelih, Nabi samma wa kabbara. Nabi sebut bismillah dan Nabi takbir. Allahu akbar. Baik, orang tanya di sini, takbir di sini takbir raya. Yang ni pun satu isu juga. Nabi takbir ya, Allahu akbar. Tak ada cerita takbir raya. Saya ingat sebelum pandemik tu, belah-belah Jutong sana ada isu sekali. Depa sembelih ada berapa orang takbir raya. Ada pula berapa orang mai, mana ada takbir raya mak time ni. Satu isu pula tengah sembelih tu, bergaduh pula. Kawan tu gelak kata takbir raya bid'ah, kawan ni pula kata kena takbir raya. Baik, dalam riwayat kalau kita tengok dalam hadis Nabi takbir. Dalam syarah Muhazzab pun Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut, Nabi sebut 3 perkara. Satu, baginda Nabi SAW sammallah. Tadi dari riwayat tadi kita sebut Nabi bertasbih, baca bismillah. Dan kedua, kabbara. Nabi bertakbir. Dan ada riwayat mengatakan Nabi SAW ketika sembelih tu Nabi baca Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma dhaha. Nabi baca Allah, ya Allah, Nabi berdoa, terimalah daripada Muhammad dan ahli keluarga Muhammad dan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau kita bacalah daripada kita dan ahli keluarga kita. Ataupun Nabi ada berdoa, Allahumma taqabbal minni. Kita kalau seorang, Allahumma taqabbal minni. Kalau tukang sembelih tu sembelih untuk pihak ramai orang, taqabbal minna. Ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Tapi tak ada sabit Nabi baca takbir raya. Memang tak ada. Tapi kalau baca takbir raya ni boleh merosakkan korban ke? Tak merosakkan korban. Masuk tak dia dalam takbir? Masuk. Tetapi dia bukan sesuatu yang dituntut. Jangan kata sunnah baca takbir raya. Dalam hadis Nabi takbir. Takbir lafaz Allahu akbar. Takat tu ya. Takkan orang ni nak lebih sikit, Allah bagi lagi sayu sikit kan. Kalau tidak jadi macam sebagai korban untuk dia. Tak apalah. Tapi jangan kata yang tu sunnah. Dan yang tu pun tak mencederakan apa-apa. Tak ada isu sampai nak kena bergaduh pula. Duk bergaduh. Yang tu haram. Yang tu haram. Yang tu satu masalah orang kita juga. Baik. Hukum dia apa ni korban ni? Asal dia bagi individu, hukum dia sunat muakkad. Setiap seorang yang ada kemampuan. Ada kemampuan tu maksud dia lagu mana? Dia ada makan dan ahli keluarga dia, bawah tanggungjawab dia, semua orang pun dia cukup makan kadar hari ayam tasyrik tu sampai 13 tu cukup makan. Dan ada lebih daripada tu, maka dia dituntut, sangat-sangat dituntut untuk buat korban. Mazhab Hanafi wajib. Mazhab kita sunat muakkad. Tapi orang kita tu dia bila dengar sunat muakkad tu dia tarik panjang. Sunat ya. Sunat saja dia tarik tu kira memang tak buatlah. Mazhab Hanafi wajib. Sebab tu saudara-saudara kita tengok golongan orang Rohingya, terutama orang Bangladesh ni, mereka memang sungguh-sungguh korban. Wajib. Kita sunat, pasal sunat tu dia jadi penat habis. Kira. Dan tuan-tuan, takut tak terlepas, ada benda-benda yang banyak silap faham tu saya sentuh tahun depan dulu. Sunat kita buat pula binatang korban tu yang terbaik. Kita cari apa orang kita? Yang termurah. Iklan di mana pun cari yang mana? Yang paling, iklan yang paling teruja kalau korban ni apa dia? Harga terendah. Sebenarnya dalam kitab ditulis yang terbaik, wa may yu'azzim sya'airallah. Bila Allah Ta'ala menyebut siapa yang yu'azzim ni disebut istismanuha. Menggemukkan syiar Allah Ta'ala, menggemukkan maksud dia di sini adalah binatang kurban tu. Kurban tu syiar. Kurban syiar.
Maksud syiar kita kena buat di tempat yang orang ramai nampak. Syiar. Yang ni pun satu masalah juga. Kita berada di negara Islam. Negara yang Islam adalah agama persekutuan. Sepatutnya kita berhak untuk syiarkan Islam. Tapi kadang orang kita itulah kan. Kadang kalau kita duduk di India, lain ceritalah kan. Duduk di India, kita kena ikut prosedur sana. Kan? Kita ni duduk ada di Malaysia. Tapi taklah kita pergi buat tak ketahuan tempat yang majoriti bukan kan orang-orang yang menganggap sebagai Tuhan, kita pergi buat tempat tersebut semata-mata tujuan nak kata syiar, tapi tujuan kita nak tunjuk kata kita ni buat korban, yang tu tak boleh lah kan. Tapi tempat kita majoriti umat Islam, sepatutnya kita buat perkara tu syiar. Syiar ni satu benda yang kita kena tunjukkan, galakkan orang ramai hadir. Baik. Dan kita disunatkan pilih yang afdal, binatang yang terbaik. Kalau kita mampu beli unta, tempat kita tak ada unta. Kalau tidak, yang kita mampu beli lembu, maka afdal lembu. Tapi daripada kita beli lembu sekok, kita tak mampu, kita mampu untuk kita sekok ni, kita mampu kambing, afdal bagi individu, afdal kita buat kambing sekok tanpa berkongsi. Tapi yang afdal dia adalah binatang yang paling terbaik. Yang ni kadang tengok main lembu tu kan 350 kan. Tengok lembu tu kambing ke lembu kan, semua duk bahas kan, cukup umur duk berempat pula yang masuk pasal apa, bagi 350, lepas tu nak bagi lembu yang besarnya kan, dengan bonggol-bonggol mau duk bayang. Tengok lembu tu duk nampak macam kambing. Berapa bagi? Saya bagi 350 tau. Ingat zaman apa? 2016 lah ni ayam pun ada mai. Allah Rabbi. Jadi kerana tu terbaik bagi yang terbaik. Sejarah kurban bukan minggu lalu 2-3 bulan yang lalu, bukan mula zaman Nabi. Qadimah, zaman Habil Qabil lagi. Habil Qabil zaman tu, satu anak Nabi Adam alaihissalam, korban dia tak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia bagi yang termurah, barang reject. Dia bagi yang belen. Kita tak maulah kata kita ni bagi belen kan. Kita tak sedap lah viral pula. Dia potong tepi-tepi kita kan. Bukanlah kata kita bagi belen, tapi bagilah yang terbaik untuk Allah. Buatlah yang terbaik. Lembu tu orang tengok, orang kata teruja. Jangan lembu tu orang tengok rasa kesian. Lembu ni nak korban ke? Tak sampai hati. Lembu nak yatim. Dengan kurui, nampak tulang, duduk fikir nak ambil bahagian pun fikir 2-3 ni lepaskan 7 bahagian. Tu nak bergaduh ekor lagi, tak kira lagi. Yang tu lagi satu isu. Jadi yang terbaiknya korban ni kita buat yang terbaik. Yang ni dia jadi budaya kepada kita yang kita kena ubah. Masyarakat kita pada hari ni, kenapa hari ni dalam di media sosial pun pada hari ni, tawaran-tawaran yang mai pun harga terendah pasal apa? Pasal orang kita cari yang rendah. Cari yang murah. Lainlah kita ni ekonomi tak apa nak cantik, kesan pandemik tak habis lagi, nak buat korban juga tapi duk nampak bergagah, ada kesungguhan tapi kemampuan tak ada. Tak apalah, masa tu kita cari yang kos rendah kan, tapi kita jangan promosi, bukan yang tu yang afdal. Masalah dia sekarang ni kita mempromosikan dan membudayakan benda tu, itu bertentangan dengan sunnah. Sunnah dia binatang korban cari yang terbaik, saiz yang terbaik. Dan dia syiar. Buat tempat yang syiar. Untuk galakkan orang ramai terlibat sama-sama. Ini cerita tentang korban. Baik,
hukum dia untuk satu keluarga dia panggil sunat kifayah. Dalam satu keluarga kalau satu orang buat, maka tuntutan sunat tu terlepas. Tapi bukanlah suruh satu keluarga seorang yang buat. Kalau boleh nak dapat pahala masing-masing, tapi buat seorang. Bapak dah buat lah, cukup lah. Kalau kita mampu ambil seorang sekok lembu. Sekok lembu. Mampu, alhamdulillah. Ambil lembu yang terbaik. Jangan pergi cari ni yang tengok yang patut-patut ni ada. Kan, pergi kandang tengok yang lepas kan. Yang tu tak afdal. Yang terbaik kita cari yang terbaik. Hukum dia kalau kita tak nazar, hukum dia sunat. Untuk individu sunat muakkad. Bagi satu keluarga, hukum dia sunat kifayah. Satu orang daripada ahli keluarga tersebut kalau dah buat daripada sebuah rumah, kalau dah buat, tuntutan sunat tersebut telah terlepas. Tapi afdalnya kalau boleh kita buat sama-sama. Baik, antara syarat-syarat untuk orang yang melakukan korban, pertama mestilah dia ni satu orang Islam. Kalau bukan Islam, maka dia tak jadi korban. Baik, kadang-kadang yang akan berlaku banyak soalan orang yang datang bulan-bulan di masa korban ni, ada pihak tertentu, ada YB tertentu bagi. Dia bukan Islam, dia bagi kambing kepada seseorang. Dia tak boleh bagi kepada masjid, dia kena mempermilikkan, dia bagi kepada seseorang. Dan atas nama seseorang tersebut dia niatkan sebagai korban, maka jadi korban. Dia ada jalan, tapi cuma kita kena tahu cara dia. Jangan dia kata, contohlah kan, syarikat telco ni bagi. Syarikat telco ni buat korban. Syarikat telco tak boleh buat korban. Tak, mereka bagi satu ekor lembu mai kat kita, bagi lembu kepada seorang dan dia guna atas nama dia, maka dia niatkan korban. Jadi korban. Matlamat mereka nak bagi orang ramai buat kenduri, kita buatlah kenduri. Tak ada isu pun. Tapi kadang tu orang kita yang tu pun dia cari, dia bukan cari nak buat korban, cari nak buat isu. Ada kaki lagu tu. Dia kira tak boleh lah. Boleh. Buat tak pun, mai tanya soalan. Misalnya kaki pun ada juga. Baik, kedua syarat dia baligh. Maka tak wajib ke atas budak-budak. Anak kita duit anak kita tak boleh guna buat korban. Bapak tak ada duit lah nak buat korban kali ni. Ni anak main duit raya ada, cekau duit raya dia buat korban, hang tidak dapat pahala. Tak boleh. Yang tu kena faham. Tak boleh. Kita yang sunat, kita kekal duit raya kan dia. Lepas tu puja bapak bagi pak ni pahala banyak tu syurga. Dia tahu apa kan? Dia pun tak apalah bapak. Tapi tak boleh, kena bagi balik duit dia. Gagal duit anak buat kerja-kerja pergi umrah. Pederai duit anak, dia pergi umrah balik mai. Duit raya banyak sangat kan. Ya, bukan nak buat apa, aku nak terlepas tu. Kena, tak boleh. Duit anak selagi dia tak balik, tak boleh. Baik, seterusnya, lanjut sikit. Akal. Yang ketiga adalah berakal. Orang gila boleh buat korban tak? Tak boleh buat korban. Orang yang tak cukup akal, tak boleh buat korban. Atas diri dia tak buat korban. Tak, dia koma 40 tahun dah, koma 20 tahun dah, tak boleh buat korban. Dia tak sedar. Gagal dia buat korban apa cerita? Kan? Kita yang boleh buat korban. Istita'ah. Yang keempat tadi kita sebut bila ada kemampuan. Kemampuan yang kita sebutkan tu, orang yang mana dalam 3 hari kita sebut ayyamut tasyrik tu, dia ada kemampuan untuk bagi makan kepada ahli keluarga dia dan yang bawah tanggungjawab dia, yang mana yang wajib nafkah pada dia. Ada kemampuan. Maka pada ketika tu dia dikira berkemampuan. Takkan kita tak lepas pun. Tak ada makan. Kita tak ada makan dah. Ada. Tak ada ayam, adalah sikit hari ni kan. Sikit tak Allah uji, tak ada ayam. Kelang kabut dah. Sikit Allah uji. Qadrun ni'mati ba'da zawaliha. Nilai satu nikmat bila kita faham, bila hilang. Sa'ya. Serabut dah kelang kabut.
Saya pun tadi kelang kabut, tanda cari ayat. Kan? Ayat mau cerita. Allahu Rabbi. Baik, antara binatang yang boleh dikorbankan adalah unta. Yang ni semua kita tahulah, unta, kambing, lembu, yang ni semua binatang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam korban. Kibash tadi kita sebut, ini binatang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam korban. Dah ustaz, saya nampak macam rusa ni pun macam lebih kurang ke macam kambing ke? Boleh tak nak korban? Nabi tak pernah buat, tak pernah dinakalkan Nabi buat, jadi tak boleh buat. Oh, pasal apa tak boleh buat? Dia lebih kurang sama juga. Menurut saintis, untuk sudut cerita saintis apa pun, tak ada, tidak sabit. Jadi tak perlu buat. Tapi ada setengah orang dia nak juga. Yang ni satu tabiat, nak korban kuda. Kuda hang sembelih makanlah. Tak boleh buat korban, tak boleh buat korban. Ada cerita dia. Baik. Di antara dia, umur bila kita nak buat korban untuk unta masuk 6 tahun. Tahun yang ke-6. Untuk kambing lembu ni masuk tahun yang ke-3. Untuk binatang seumpama biri-biri cukup masuk tahun yang kedua, ataupun gigi depan dia dah gugur. Walaupun tak cukup setahun, gigi depan dia gugur. Yang ni mau cerita orang yang kandang kambing lah. Mereka tahu. Yang ni pun satu isu. Kadang-kadang kita pergi pesan lembu lain, kan? Dia main nampak lain. Masa pergi pesan nampak macam saiz bagus main saiz. Main jadi kuih. Lembu tu tension apa tak tahu. Kan? Main jadi kuih. Pergi tengok nampak yang ni ke? Yang ni amanah lah. Yang ni amanah orang korban ni, tambah-tambah bila berkaitan dengan ibadat ni. Yang orang yang buat yang kandang ni, dia kena amanah lah. Dia kalau tak amanah, dia memang ghaib. Dia tak tengok dah umur tak umur, janji al-fulusu fid dunya wal mampusu fil akhirah. Dia tak nampak dah. Dunia bagi settle dulu, dia kira bagi clear lah yang mana ada dalam kandang ni. Tahun depan kita tengok, akhirat nanti boleh sedekah kat masjid, bila minta ampun pergi umrah patah balik mai. Yang ni yang ni semua tak boleh terlepas. Tambah-tambah buat ibadat. Dia perlu pada iman, dia perlu pada takwa. Kalau tidak, kalau boleh gelap mata tuan-tuan. Boleh gelap mata buat cerita ni, kan? Yang ni memang kes yang cukup banyak. Antara cerita tentang binatang korban ni, dia tak boleh ada kecacatan. Dia tak boleh tempang. Walaupun tengah berturun daripada lori, tak boleh tempang. Tak boleh ada telinga dia tergunting. Apa? Gunting telinga awak kan nak makan telinga. Bukan kira nak makan tak makan. Ini ibadat. Bila telah sabit kata tak boleh, tak boleh. Dah, bukan nak makan telinga pun, kepala pun orang lain duk gagau buat pergi, bukan apa nak makan. Bukan cerita dia siapa nak makan. Cerita dia ini adalah ibadah, dia telah ditentukan bagaimana sifat binatang tersebut, tak boleh. Tapi yang ni jadi isu kadang. Mai elok tengah duk turun lori, tempang. Rablah semua. Yang AJK pun pening kepala. Yang buat main lembu pun pening kepala. Nak buat lagu mana? Takkan nak pibu simen tang tu kan? Perlu pada iman time tu. Pasal apa? Pasal nak jawab dengan ni. Nak jawab dengan apa nampaknya orang masyarakat yang bagi duit tu, orang yang bagi duit tu. Nak jawab dengan yang bagi tu kandang tu, dia memang kalau boleh dia takkan tolak. Dia takkan terima balik. Tapi cerita dia sah dah buat korban, tak sah. Jadi yang ni semua perkara yang kena hati-hati. Kena ambil berat. Kadang dia main tu elok. Masa dia parking tu kan, ada 2-3 ekor tu baling gitu, baling ni patah kaki pula. Lah ni cerita dia memang kebanyakan kita lah ni memang main malam raya ataupun sehari sikit awal. Tak banyak kes. Dulu ni kes. Dulu 2-3 hari sebelum raya. Saya kecil-kecil dulu depa bubuh binatang korban ni tak mana? Dalam kawasan Kubuk. Tuan-tuan, Kubuk ni kita yang tak dengar apa dah jadi kat dalam. Binatang ni selain pada manusia dan jin depa dengar. Bukanlah Kubuk tu banyak orang buat dosa, tapi depa dengar. Masa kecil-kecil kita pun tak faham bab ni. Tiap hari dia lari.
Kami ni kira malam masa kecil-kecil remaja ni tidur masjid pasal apa? Buat kerja koboi, pasal nak pergi hambat lembu. Dia kira duk lari, kita pun duk pening. Pasal apa dia duk lari? Tu kubur bukan tempat tambat lembu, tapi nak buat lagu mana? Orang dulu kita pun tak faham dulu. Kita tak dengar apa yang dia dengar. Jadi kadang bila hambat ni kadang kan hambat lari berterabur, baling tali, kadang-kadang masa hambat tu jatuh dengan orang, dengan lembu sekali, patah kaki. Apa hukum dia? Cacat. Reject. Antara lagi yang berlaku, ni nak sembelih ni, esok ni kita boleh tengok lari gusti kan. Patah kaki sebelum sembelih. Tak sah. Jadi hati-hati. Hati-hati. Dia bagus kalau kita ikat kaki satu kaki ni, satu kaki kanan atau sebagainya dilepaskan supaya bila dia boleh bergerak, darah dia akan mengalir natural, mengalir dengan baik. Dan sangat baik satu kaki, 3 ikat. Sangat baik bila kita sembelih ni, sembelih kita ikat kaki. Dan yang terbaik cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan letak kaki kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengkuk binatang tersebut supaya tak mau bagi bergerak. Kita tak boleh buat kaedah tu, kita buat kaedah lagu mana pun boleh, tetapi jangan sampai ke tahap menyiksa binatang tu. Nabi larang tuan-tuan. Nampak tak cerita Zabihah tak sebut, tak sempat kita masuk sekali dalam ni. Nabi larang kita pisau ni kita asah depan binatang. Ada hadis untuk tu. Nabi larang. Ada kita kadang-kadang tak ada nak tengok benda-benda tu. Muraah benda tu kita kurang. Tang tu lah juga kita sembelih. Member dia duk ada tang tu. Kan? Sembelih kau adik, kita belah kat kawan tu. Kita tak ambil berat tentang benda ni. Ini semua sunnah. Binatang korban tu direbahkan ke kiri, dia menghadapkan ke arah ke apa, kepala dia ke kanan, ke arah kiblat. Itu antara perkara yang sunnah. Dan bila nak sembelih, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan kaki tu supaya binatang tu tak bergerak. Kita boleh buat, alhamdulillah. Kita tak boleh nak buat kaedah tu, tak apa. Tapi buat dengan kaedah yang dilarang dalam Islam adalah menyiksa binatang. Menyiksa. Kadang-kadang tu binatang tu sebelum nak sembelih lagi, dia punya kisah kita tak ahli. Kawan tu cekak, ni pi pari dengan tangan cekak belah ni, kawan tu cekak belah tu. Sabit tak silap lambat sikit ya. Tak ada nak berpisau, dia boleh arwah dia. Macam tu punya keadaan, ada setengah pegang, kawan dia pun tarik tengkuk dia. Dia sabit tak dia cakap dia. Kan sampai terkeluar lidah-lidah apa. Yang tu semua perkara-perkara yang kesilapan yang kerap berlaku, dan kita kena hati-hati perkara tersebut. Baik, seterusnya bila kita boleh mula sembelih ni? Setelah terbit matahari. Dengan kadar khutbah dan 2 rakaat salat Aidil Fitri, Aidil Adha dikerjakan. Lepas tu dah boleh kita sembelih. Baik, antara dia yang tadi kita sebut 11, 12, 13 Zulhijjah. Mula 10, 11, 12, 13 Zulhijjah kita mazhab Syafi'i boleh sembelih. Sampailah ke petang tu boleh, sebelum masuk maghrib sampai ke petang boleh sembelih. Malam boleh sembelih tak? Mazhab kita boleh sembelih, tapi makruh. Afdal dia kita jangan buat malam. Tapi boleh sembelih tak? Boleh sembelih. Sebahagian mazhab mengatakan tidak digalakkan, bahkan sebahagian mazhab mengatakan haram. Bagus kita buat siang. Tapi boleh tak malam kami nak buat? Tak ada masalah apa. Kami kerja hari tu, malam baru balik boleh buat sembelih semua. Lepas sembelih lepas maghrib, lepas isyak apakah ke 10 terus nak makan. Boleh tak? Boleh. Tuan-tuan, kita saja di belah sini alhamdulillah kita buat di sini secara berkelompok. Kita buat di masjid, bagus. Saya belajar di belah luar negara, tak dapat nak tengok syiar macam ni. Sembelih mau dalam rumah. Kami sembelih dalam madrasah. Kawan tu mai tukang sembelih, dia lah lapar dan tak dengar lembu sikit ya. Ngap dah. Tak ada meriah-meriah lagu ni. Semua sembelih di rumah-rumah. Dan raya kurban ni meriah. Satu lagi kita di sebelah sini, satu lagi di belah negara Arab. Negara Arab memang Syiah.
Hampir setiap lorong. Hampir setiap lorong kita boleh tengok. Subhanallah. Mereka memang orang Arab ni special hari raya ni, raya kurban lah. Lebih pada raya haji. Raya puasa. Kita ni special raya puasa. Kan? Raya kurban dia setengah orang lepas sembahyang dia balik lena. Kan? Hang kurban kat sebelah. Dia tanya ada apa agak sikit. Tengok. Daging kurban kalau ada, mainlah sikit. Yang tu ya. Ya, tapi panggil ajak main nak silaturahmi sama-sama buat kerja. Dia kata pisau tak ada, tumpui lah, martul lah, macam-macam cerita. Yang tu bab lain lah. Yang tu bab dia kata cerita silaturahmi. Bila kita sebut syiar tadi, kurban ni adalah syiar, digalakkan kita buat beramai-ramai. Tambah tempat kita digalakkan kita buat secara bergotong royong. Apa kita buat ni dah cantik dah. Dah cukup baik dah. Perlu dipertahankan. Dan perlu kita galakkan ramai-ramai. Tapi orang yang buat kurban ni sebenarnya dia yang kena buat kurban sendiri. Tapi dah diwakilkan ke pihak masjid. Bila diwakilkan ke pihak masjid ni, dia faham-faham lah. Memang asalnya pembahagian daging kurban ni, macam mana pembahagian dia, asal dia, sikit dia wajib kita sedekah. Satu orang dia bagi sikit dia sedekah. Kadar satu orang makan dia bagi sedekah. Sekilo lah kita kata. Sekilo. Baki dia buat tu sekok kambing. Sekilo dia bagi kat orang miskin. Baki semua dia pulun boleh buat balik. Boleh tak? Asal hukum boleh. Tapi patutlah kan. Patutlah kan. Orang tolong sembelih semua, pakat mai ramai tengok dia ambil dah. Saya mau semua. Semua duk tengok dari jauh ya nampak. Tahun depan buat di rumah nah. Semua ada berkata boleh tahun depan buat di rumah. Saya rumah flat bawah boleh buat, tak apa. Tidak ampi rumah sembelihan. Pasal apa? Mau semua pada-pada lah kan. Afdal dia macam mana pembahagian daging kurban ni? Afdal dia kita bagi semua. Afdal. Terbaik kita ambil sikit. Kita ambil sikit makan. Baki kita bagi semua. Tak boleh buat lagu tu. Tak sampai hati. Ada adik-beradik yang duduk tanya, dengar kata buat kurban apa kata ni? Nak buat hang tak buat kurban. Nak dengar kata lah buat kurban. Okey, kalau macam tu sebahagian kita boleh sedekah. Sebahagian. Baki kita ambil. Boleh. Ataupun cara yang ketiga, kita bahagi 3. Yang ni yang cukup masyhur. 1/3 kita sedekah. 1/3 kita ambil. 1/3 lagi kita bagi kepada jiran-jiran kita hadiah. Kita makan 1/3, 1/3 kita sedekah kepada orang fakir miskin. 1/3 lagi kita bagi hadiah kepada jiran-jiran kita dan sebagainya. Di sini akan ada isu. Bila bagi kat orang fakir, apa akan jadi? Kita kena faham masail ni. Bila bagi kepada orang fakir, hukum dia adalah tamlik. Kita mempermilikkan kepada dia. Orang fakir miskin ni, kalau dia ambil saja daging tu, dia jadi milik dia. Jadi apa dia nak buat, hak dia. Dia nak pergi jual. Boleh tak? Boleh. Semua pakat bagi kat dia. Esok tu ada kat market Kampung Baru. Kubur pula daging kurban barkat. Tahun depan dia pasti kubur blacklist terus nama dia. Tak, dia orang fakir. Dia boleh jual tak? Boleh. Tapi dia susah nak cerna sikit kan. Ini jual tu bagi daging kurban buat merah. Tapi kalau kita bagi kepada fakir, boleh. Tapi bukan fakir. Nama dia Tok Fakir. Dia orang kaya. Orang biasa berkemampuan. Bagi sebagai hadiah, dia tak boleh jual. Daging kurban mazhab Syafi'i tak boleh bagi kepada orang kafir. Mazhab Hanafi ada pendapat yang mengharuskan. Mazhab Syafi'i tak boleh bagi. Ada banyak daging boleh bagi. Pasal apa? Kurban juga nak bagi. Yang tu betul masalah. Dah, saya dah buat dah kenduri, nak panggil juga mereka. Hari lain panggil lah. Berapa banyak hari tu ada.
Tak sempena raya saya tak boleh lah tak panggil. Beli daging lain sikit. Daging lain sikit, beli takat dia makan berapa? 2 orang main, 1 kilo. Cukup 2 kilo. Beli asing daging tu bagi makan. Tapi susah kadang nak buat tentu. Bagus kita korban ni, kita buatlah kita. Macam masalah zakat lah. Duit zakat dari orang Islam kepada orang Islam. Pasal apa nak kalut? Duit Baitul Mal lagi, duit lain duit ada. Duit nak bagi juga. Yang tu serabut orang kita. Yang tu serabut tentang orang kita. Baik, cerita-cerita tentang pembahagian. Pembahagian yang afdal tadi kita sebut dah. Baik, antara perkara-perkara yang disunatkan dilakukan untuk orang yang melakukan korban. Antara perkara sunat bila masuk awal Zulhijjah hari tu, kalau kita nak buat korban, sunat untuk kita tidak memotong sebarang rambut ataupun bulu yang ada kat tubuh kita. Tapi dia terasa masa tu juga nak pergi potong. Dah raya dah. Terlepas 1 Zulhijjah, takkan kot raya dengan rambut macam ni kan. Nanti rasa sikit tangan tak boleh kot Ustaz. Sebab sebenarnya situasi dia macam ni kadang-kadang kan. Tak suruh cerita situasi apa lah. Kan kata nak buat korban. Ikhlas lillahi ta'ala. Raya kedua ampilah potong rambut. Dah sembelih binatang korban, potonglah. Sunat. Jadi kalau buat jadi makruh. Jangan potong kuku daripada awal lagi. Dan sunat antara perkara yang disunatkan untuk menyembelihkan binatang korban tu sendiri. Yang ni memang sunat, tapi dengar pun macam penat kan. Memang susah nak buat. Tambah kita di sini ada prosedur-prosedur tertentu untuk pelihara berlaku kecacatan, maka kena ambil lesen ataupun sebagainya. Baik, untuk satu orang yang jadi ketua negara atau sebagainya, macam datuk ke apa ke, kan ada duit Baitul Mal ke apa ke, boleh buat untuk masyarakat tempatan. Untuk buat untuk masyarakat tempatan, kerana ambil sunnah daripada Nabi SAW tadi. Nabi buat untuk Muhammad, ahli keluarga Muhammad dan juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ni cerita tentang korban. Janji pukul 9 sampai pukul 9 dah. Sikit lagi cerita ni perkara ada kaitan sikit dengan sembelihan. Baik, bila kita nak sembelih antara perkara yang kita kena ambil berat, dia kena putus 2 urat tu kita sebut. Ini semua orang tahu. Yang kena putus itu 2 urat ya. Urat makan dan pernafasan tu kena putus. Itu ya cerita dia. Jadi kerana tu bila kita nak sembelih, kita kena pastikan pisau yang kita gunakan tu tajam. Itu ya cerita dia. Dan bukan pisau yang kita gunakan tu kena berjenama. Hari ni kerana orang silap faham kan, pisau lah ni mereka cerita apa? Jerman lah pisau. Pisau pun Jerman. Dulu ingat budak-budak Jerman. Jerman. Pisau pun kan. Tak apalah. Dia nak buat tiap-tiap tahun korban, tak apa. Cerita dia apa dia? Cerita dia pisau dia kena tajam sebab tak mau menyakiti binatang tersebut. Dan kita pada mazhab Syafi'i kena satu penyembelihan pisau tersebut kena dalam satu penyembelihan. Tak ada isu keuzuran, tak boleh angkat dan sembelih balik. Jadi bangkai. Mazhab Hanafi ada keuzuran dalam perkara tu. Kita dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Yang ni dia kena belajar. Dia sembelih dah angkat dah. Habis. Tak habis lagi. Berapa lagi? Habis. Hanya buat pasal. Jadi bangkai. Jadi yang ni bab penyembelihan ni umum. Tadi bab korban. Bab penyembelihan ni memang kena belajar. Tapi lah ni kurang lah dulu dengar cerita-cerita lagu tu. Jadi apa binatang tu kalau dia tak mati tak putus 2 urat, jadi bangkai. Jangan main-main. Yang tu yang ustaz pun kadang takut kat nak sebelah. Kalau ayam tak apa RM12, kalau lembu tu RM6,000, RM7,000 kan. Baik. Tapi yang nak sebelah patut 2 urat tersebut. Baik ustaz, dia ada 4 urat ustaz, saya bagi 4 boleh? Tak ada masalah. Nanti pun orang telefon tanya, dengar macam lawak kan. Tapi orang telefon tanya, ustaz dia sembelih sekali dengan kepala dia bagi. Pisau Jerman RM300. Dia sembelih terpancung kepala. Habis lah, bangkai lah. Siapa kata bangkai? Makruh, bukan bangkai. Dah putih, tak ada isu.
Kalau kita dipanggil zabihah di sebelah ni, kalau unta dia panggil di bawah ni, dan unta sunat sembelih daripada bawah, daripada tojah naik ke atas tu. Lah ni kita boleh tengok YouTube mah dah kan. Dia tak bagi jatuh mah tinggi kan. Kita sembelih sunat, dia adalah kaifiat-kaifiat dia tersebut kan. Tapi yang penting isu dia kita nak cerita, urat ni kena putih. Yang tu yang cerita. Nak baca apa? Baca bismillah. Tambah sikit takbir. Nabi kan baca sama, Nabi baca bismillah, takbir. Tadi kan kabbara, Nabi bertakbir dalam hadis tadi kita baca. Takbir raya boleh tak? Boleh, tapi tak sunat. Sebab dalam riwayat datang umum takbir dia. Tapi kalau dia baca takbir raya, masuk tak dalam sunat takbir? Masuklah. Tapi dia nak baca juga. Pepi lah kat dia. Sunat tak? Sunnah tak? Tak. Sebab dalam hadis Nabi takbir dia. Dan ada riwayat dalam Syarah Muazzab menyebut, Imam Nawawi mendatangkan riwayat sunat juga baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, no problem. Cerita dia tak baca apa ustaz? Apa pun dia tak baca. Macam mana? Satu tahun tu dapat telefon mai emergency. Sekali, dua kali, tiga kali. Tengok ini emergency sungguh kan? Kita pun ada tempat korban angkat ustaz. Soalan besar ustaz. Pasal apa? Dia sembelih ni, cerita dia macam ni ustaz. Sembelih kali pertama, kedua memang dah cantik. Kali ketiga dia tak baca bismillah ustaz. Jadi bangkai dah ni macam mana? Tu tanya kat dia, siapa kata jadi bangkai? Depa siapa? Depa lah yang ada kat sini. Tak apalah, siapa ada depa tu? Ada tak ustaz-ustaz situ? Bukanlah, semua bukan ustaz, baru nak start. Orang Penang kan? Orang Penang keloloh, tanya soalan pun keloloh. Semua kira baru nak start lah. Tapi mereka yang orang lama juga bab sembelih ni lah. Tak, mereka kata apa? Mereka kata jadi bangkai dah, dia tak baca bismillah. Kawan yang sembelih pun kaplah. Macam mana ni ustaz? Bismillah ni sunat. Dia Muslim syarat dia. Dan tu bab penyembelihan. Yang ni kita sebut masalah-masalah yang berlaku ni. Syarat dia Muslim. Kan dulu viral satu isu, ingat tak? Di satu pasaraya ada saudara kita Bangla sembelih. Ada orang pula mai kat belakang, pi kat belakang pula, dia tolong jadi spy. Dia kata Bangla tu sembelih tak ada bismillah. Pangkai kita duk makan. Dia tangkap gambar pula, tengok ni antara dia sembelih sampai terkeluar kepala-kepala. Tadi kita cerita tadi lah, sembelih sampai terkeluar kepala tu, pancung terus lah. Dia sembelih terlepas kat kut. Hantar viral, rata ada orang komen. Kita duk makan bangkai tu pula, pasaraya tu pula ada nama. Kenapa jadi isu ni semua? Tak faham. Syarat dia orang yang nak sembelih ni baligh dan dia berakal, dia ni syarat dia adalah Muslim. Habis cerita. Tapi sunat kita sebut sunat bismillah. Basmalah dalam mazhab Syafi'i hukum dia adalah sunat ketika sembelih. Jadi ini semua antara isu-isu yang duk berlaku. Lepas tu isu sikit lagi. Berapa kali sikit dah. Sikit lagi ada perkara yang berlaku. Kita dah sembelih. Lepas tu buat kenduri. Boleh tak? Kena tengok. Orang yang buat tu dia adalah pemilik daging tu. Kalau dia hadiahkan daging tu untuk buat kenduri, boleh. Ada bahagian fakir miskin. Bahagian fakir miskin ni wajib bagi kat fakir miskin. Setengah tempat, minta maaf cakap, setengah tempat dia ambil bahagian tu dia buat kenduri. Yang ni tak boleh. Sebab yang makan tu bukan fakir miskin. Yang mai semayang tu bagus mai duk ada mai orang, kan? Tak boleh dia makan hak fakir miskin, kena ganti balik. Setengah tempat berlaku. Ini antara isu-isu yang berbangkit. Hak fakir miskin tu memang kita tak boleh ambil. Dan tu kena bagi kat fakir miskin. Kena cari fakir miskin. Masalah kita bila pengurusan kita ni hari dah lepas sembelih baru cari fakir miskin. Orang kenal pasti dulu. Awal-awal buat list nama dulu. Sebab yang tu bahagian yang wajib.
Tapi banyak masyarakat kita dah habis baru telefon. Saya ni di kalangan orang yang depa duk telefon dah. Masa tu tahu. Kami pun jenuh daripada pagi, kadang dia kesian nak selamatkan daging tu. Pagi pernah jadi satu hari tu dari pagi sampai malam. Saya pula buat list. Tahun ni tak buat lah, tak larat lah. Pergi cari fakir miskin. Patut dia buat dulu list ni. Ni bahagian yang wajib. Fakir miskin yang bahagian kena bagi. Sebab ada satu bahagian setiap apa sembelihan tu, setiap korban tu. Yang ni asing dulu. Lepas tu bahagian yang lain depa bagi buat bepa hadiah untuk masjid, untuk buat korban, untuk buat makan. Okey. Tadi kita sebutkan tadi cara pembahagian dia. Dan ini bagus tak? Sunnah tak? Tak sunnah. Tapi bagus tak buat? Baguslah bagi makan orang. Baguslah. Sangat digalakkan. Kita nak bagi masak, nak bagi makan di rumah kita bukan cerita. Orang nak tolong bagi masak. Depa bagi masak bukan saja, depa kenakan upah. Lah. Pun kalau nak masak free lah. Tapi itu semua isu bab muamalat lain lah. Kita kena tengok tu. Dia include dalam tu ke, dia upah asing ke, ada orang uruskan ke. Kalau orang uruskan, dia kena berurusan dengan apa yang bagi daging tu, dia kena clear. Isu niat. Satu, ketika kita serahkan lembu korban tu, kita niat. Kedua, yang terbaik adalah masa nak sembelih tu. Kita niat masa ketika tu. Yang terbaik, Nabi SAW pernah sebut pada anak Nabi Fatimah radhiyallahu anha, tengok binatang korban tu. Kalau orang perempuan pun, sunnah dia adalah dia mai tengok binatang dia disembelihkan. Duduklah dalam keadaan terpelihara, kan? Dia tengok binatang sembelih dikorbankan. Itu adalah perkara yang sunnah, perkara yang afdal, yang sangat baik. Dan kita sebut tadi isu kenduri, isu dia lagu tu. Bagilah bahagian yang hadiah. Kan? Bahagian yang hadiah. Kadang kita kabur tau. Kita pun tak tahu yang ni bahagian mana. Lepas tu baru dah habis dah semua dah. Lepas tu baru main soalan dah. Lah ni yang bahagian fakir miskin tu pergi mana? Tu lah bagi makan. Yang bagi makan tu bukan fakir miskin. Hati-hati dengan perkara ni. Ini adalah antara perkara-perkara yang berbangkit. Kita dah 9.10 dah. Baik, insya-Allah setakat inilah yang sempat kita kongsikan. Kalau ada soalan, kita boleh ambil 1, 2, 3 soalan. Lepas tu kita tutup muzakarah kita. Minta maaf lah kerana lewat sikit. Hari ni sebenarnya uzur, tapi dah janji tu saya pun datang lah juga. Orang sihat sikit hari ni. Ada apa-apa soalan tak? Ada kalau 1, 2 soalan kita raikan. Lepas tu kita tutup muzakarah kita. Macam mana? Berapa? Fakir miskin. Fakir miskin ni seperti yang ditentukan dalam bab zakat. Dalam bab zakat ditentukan siapa yang fakir miskin. Contoh, dia perlukan RM10 satu hari. Dia ada sikit perbezaan dari segi menentukan fakir ataupun miskin. Okey. Kita ambil dua-dua sebab dua-dua boleh masuk. Dia perlukan satu orang hari ni, katalah dia perlukan satu hari RM10. Dia punya pendapatan satu hari ada dalam kurang pada RM10. Dia masuk fakir. Setengah pada tu. RM10 perlu dia dapat sehari RM4. Ataupun kurang pada RM10. Perlu satu hari RM10. Dia dapat sebulan, dia dapat sehari RM6, RM7, RM8. Dia adalah fakir. Dalam Pulau Pinang ni kita tentukan fakir miskin, jabatan pusat zakat tentukan berapa. Dia berbeza tau. Kerana orang bandar dia kadang walaupun gaji dia RM1,000 lebih, dia boleh jadi masuk fakir lagi. Sebab perbelanjaan living cost dia tak sama. Jadi yang ni kita kena pastikan dengan kita boleh tengok daripada PUZ berapa yang ditentukan. Yang ni lah ni boleh tekan ni lah. Tekan dia dalam phone boleh tengok. Sebab miskin bandar dengan miskin di luar bandar tak sama. Di bandar RM1,500 silap bulan memang boleh masuk dari fakir miskin. RM1,500 kita sendiri kita lah yang tahu pasal kita kan. Sewa dah RM800. Kadang RM600, RM700. Baki tu
Tak cukup daripada keperluan dia. Keperluan dia katalah 3,000 tak cukup. Dia 1,500 miskin. Tapi dia duduk dekat kampung tu, sewa 250. 1,500 memang cukup untuk dia. Makan semua okey, maka dia tak masuk. Di kita di setiap karya ni selalunya biasanya dah ada list dah siapa fakir miskin. Yang ni kita kena buat sikit homework awal. Kalau kita jayakan ni, kita tahu, kita boleh dapatkan di masjid kita pun dia akan keluarkan siapa yang layak untuk asnaf, golongan asnaf fakir miskin kawasan kita. Masalah dia ada setengah orang yang dia layak tapi dia tak masuk dalam tu, dia tak minta. Itu kita kena cari antara kita yang kenal, yang tahu. Ada ramai orang macam tu. Tapi dia tak minta. Dia hidup dengan struggle dia tu sebagaimana, tak minta. Tapi kita tahu dia memang keperluan dia tak cukup. Maka dia masuk dalam golongan miskin. Yang ni kalau kita Pulau Pinang, kita boleh cek di dalam ni pun kita boleh tahu. Di Google kita boleh tengok, cek dengan PUZ apa fakir miskin. Tengok asnaf berapa, terkini berapa sekarang ni. Sebab lah ni dah mungkin berubah, dah naik sikit dah, semua benda duk naik, mungkin berubah. Mungkin kadar dia berubah. Tengok dalam kadar lagu tu kita boleh tahu. Ada orang tak kahwin, dia cukup 150, 1,500. Kalau dia kahwin, lepas tu ada orang yang ada anak 2. Mula dia cukup, lepas tu dia tak cukup. Jadi ada ditentukan. Umum dia, kalau di karya kita ni, biasanya dia masuk dalam asnaf tu fakir miskin. Baik. Cuma saya sebut panjang tu sikit sebab ada golongan yang sebenarnya layak, tapi dia tak pernah masuk pun dalam list dia dalam asnaf, supaya kita clear siapa sebenarnya fakir miskin tu. Baik, lagi ada soalan? Macam mana? Kalau lapar, macam baru sebenarnya kita bantu kita berlapar. Yang lain semua dah hidup. Tak apa, kalau boleh kita jauhkanlah. Cuma Nabi larang kita pisau tu kita asah di depan. Sebab dia binatang yang hidup, dia melihat benda tu. Jadi Nabi larang. Yang terbaik kita asingkan kawasan sebelah di sana. Binatang kita asingkan. Lepas sebelah pindah ke sini supaya binatang tak nampak. Macam kita lah juga kalau duk nampak nak kena sebelah kawan kita, kan. Itu yang Nabi SAW nak ajak tentang apa dia? Ihsan dengan binatang. Ihsan dengan binatang sembelihan kita tu. Ihsan. Jadi terbaik adalah asing. Dan pastikan dia dah mati sempurna. Ustaz, dia dah mati tapi daging dia duk gede-gede, yang tu normal. Kalau bawa-bawa lagi, kadang dia duk gede-gede, otak-otak macam tu duk gede-gede lagi. Yang tu normal, yang tu tak ada isu. Tapi dia dah mati, tapi dia duk bangun, lari lagi. Ada setengah tu dah sebelah, dah potong bukan 2, 3 orang dah. Dia boleh bangun lagi jegit. Yang tu kita tunggu saat dulu. Bagi habis darah dia. Bagi habis dia keluar. Kalau kita sebelah clear sebenarnya, darah dia akan keluar dengan lancar. Laju darah dia akan keluar dengan lancar. Kalau ada something wrong, dia tak apa nak keluar dengan lancar. Sebab tu baik kita asingkan. Baik, lagi ada soalan lagi? Satu lagi. Ya. Jadi kalau pembagian 1/3, 1/3, 1/3. Macam mana kita nak tahu 1/3 tu? Adakah kita kena timbang semua lagi dari juga baru nak bagi 1/3 tu? Sebab berat dia bukan tak sama. Tak, 1/3 tu untuk individu. Saya ada 1 ekor lembu 7 bahagian. Dalam 1 bahagian saya ni, saya seorang, saya akan 1 bahagian. 1 bahagian saya ni, afdal satu saya bagi semua. Yang tu terbaik. Tak, saya pun nak ambil sikit. Okey, saya ambil sikit bagi sedekah baki. Okey tak? Bahagian yang ketiga, cara yang ketiga, saya buat 3 bahagian. Saya dapat lah ni berapa kilo saya dapat. Dari berapa kilo yang saya dapat, saya punya bahagian, 1 bahagian saya ambil untuk rumah, 1 bahagian untuk makan, 1 bahagian saya bagi kepada fakir miskin, 1 bahagian lagi saya hadiahkan. Katalah dapat 3 kilo, 1 kilo untuk saya punya rumah, bagi makan apa sikit, daging barakah, daging korban ni daging ibadat, kan?
Kedua, 1/3 lagi saya sedekahkan, 1/3 lagi saya bagi kat jiran-jiran, adik-beradik, kawan-kawan. Bagus dia bagi mentah. Apa yang saudara kita tanya ni, 1 ekor lembu, mana kita nak tahu 1/3 tu bahagian kita, ada kita jangan timbang. Dah, tu dia sebut. 1 ekor lembu dia sebenarnya adalah 7 bahagian berasingan. 7 bahagian bahagi dulu. Masing-masing bahagi panggu masing-masing. Ya. Dia macam 1 ekor kambing, kan, satu bahagi, dia macam tu, 1 ekor kambing tu sebenarnya 1 bahagian. Kalau lembu dia boleh bagi jadi 7 bahagian. Jadi 1 bahagian tu dia masing-masing 1/3. 1 bahagian 1/3. 1 bahagian 1/3. 1 panggu 1 bahagi masing-masing. Tu masing-masinglah bahagi. Ada setengah orang dia punya panggu kata dapat 3 kilo. Dia kata saya rumah siapa pun tak ada, saya ambil 1 kilo ya, baki saya nak sedekah. Itu hak dia. Tak, dia kata saya di rumah memang siapa pun tak ada, saya pun nak ambil sedekah, saya dah ambil sikit, saya nak baki saya nak buat kenduri di surau. Tak ada masalah. Tapi kalau kita sebut kaifiat yang ketiga tadi, dia ambil 1 panggu tu dia bahagi kepada 3. 1/3 untuk dia, 1/3 dia bagi hadiah. Dia buat kenduri ke, buat apa ke, dia hadiah. 1/3 dia sedekahkan. Berasingan, 1 panggu. Yang 7 panggu tu. Ya. Dulu ambil Osman dia ambil semua kena serah daripada orang yang buat korban juga. Ya, asal dia macam itulah. Baru dia akan serah juga. Dia serah baru boleh. Dia tak serah dia punya kambing lembu. Mana boleh kita ambil? Dia tak serah kita tak boleh ni nak buat sini kena bagi dia tahu. Tak boleh. Tapi cakap-cakap kawan tak masalah kan. Sendiri-sendiri faham tak apalah. Kalau dia duk nampak kedegut kan, tahun depan super sembelih sendiri kan. Tapi kita tak, sebab itu milik dia. Itu milik dia. Dia kalau tak bagi kita tak boleh ambil. Kita tak boleh bergaduh. Dia kata tak, saya nak ambil semua. Apa ni? Itu hak dia. Hak dia. Kita nak blacklist tahun depan tu lain cerita, tapi hak dia. Kita tak boleh kata dak kena bagilah kat surau. Mana boleh buat lagu tu, buat ramai pula bergaduh, tak boleh. Hak dia. Kena faham. Jadi bagus dia sebenarnya. Berapa tahun dulu pun saya buat program, kita kata benda ni kena ada agreement. Kena ada surat sikit. Orang malas nak buat benda tu. Sebab ada banyak benda, masa tak cukup nak cerita tentang muamalat. Ada banyak kekeliruan berlaku. Beli lembu tu kita ambil pun kena clear berapa upah kita ambil. Akad dia akad apa? Ada banyak isu dalam tu. Kita beli lembu. Tapi kita ni sebagai apa? Wakil. Wakil kita tak boleh ambil untung. Kita kalau ambil untung, kita sebagai penjual. Akad kita sebagai penjual. Lepas tu pula baru mewakilkan pula. Ada isu yang bertindih-tindih. Yang ni semua kena clear. Yang ni kena buat panjang sikit. Dalam 45 minit ni tak boleh nak settle. Kena cerita yang ni bab muamalat. Sebab yang ni satu isu lain. Kalau kita campur ni dia cacah marba. Yang kita cerita dia pun dia tak faham. Yang ni bab muamalat yang lain. Banyak benda yang bab ni kena clear. Sebab tu yang kita spesifik yang saya sentuh tadi, bab pembahagian. Sebab yang ni banyak keliru berlaku. Yang contoh je tadi macam hak orang fakir miskin tadi. Yang tu tak boleh buat. Memang tak boleh. Hak fakir miskin tak boleh kita buat kenduri. Untuk orang ahli surau atau ahli masjid, tak boleh. Itu hak fakir miskin, kena bagi. Dia pun belunggu ada orang bagi, itu dia punya cerita. Esok dia buat berniaga kat market pula, itu dah jadi milik dia. Kalau orang bagi sebagai hadiah, tak boleh berniaga. Hadiah tak boleh. Kalau fakir miskin, milk, kita dah tamlik mempermilikkan kepada dia. Dua benda berbeza. Yang ni yang antara perkara yang kita kena faham. Baiklah. InsyaAllah boleh lah insyaAllah Baik, sampai setakat ni lah yang sempat kita kongsikan. Setelah diringkas padat pun dah nampak terlebih dah 20 minit, saya minta maaf. Jadi sempat yang kita kongsikan, yang pentingnya tuan-tuan, kita sebut tadi berkali-kali, korban ni adalah ibadah. Buatlah yang terbaik. Peluang daripada korban ni, kita nak capai apa? Peluang kesempatan pada korban pertama nak capai ridha Allah.
qurbatan, semata-mata nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi buat kerana Allah. Dan kedua, kita sebut tadi perkara yang kita nak perbaiki, buat yang terbaik. Kita kata kita mampu buat yang terbaik. Jangan duk cari kos rendah ni. Rumah tak apa cari kos rendah. Korban ni kalau kita mampu buat yang terbaik, cari yang terbaik. Lembu yang betul-betul bagus, sihat, obesiti sikit kan, cari yang lagu tu. Yang ketiga tadi kita sebut daripada kurban ni, satu perkara kesempatan yang kita nak ambil adalah ukhuwah kita melalui syiar ni. Buat ramai-ramai sebab bagi orang nampak kita nak jalin ukhuwah. Ini adalah suasana bi'ah yang baik yang dah ada di negara kita. Jadi kalau boleh kita turunlah mai ramai-ramai. Mai ramai-ramai buat meriah kan. Tapi bukan mai buat ramai. Kan ada banyak agak kaki mai buat ramai. Yang buat ramai duk tepi sikit. Mai nak buat kerja sama-sama. Sebab memang kurban ni banyak tempat tak mau buat pasal apa? Tak ada siapa. Tak ada siapa nak buat kerja. Kami pun 2-3 tahun dulu buat, lepas tu tak berani dah nak buat lembu, kambing boleh. Pasal apa? Lepas tu tam belakang-belakang tu. Kan? Tam belakang-belakang tu kerja dia banyak. Bagus kita kesempatan untuk ukhuwah, jalin persaudaraan. Mana lagi kesempatan lagi yang ada? Jadi korban ni cukup bagus. Turunlah mai, turun daripada kita dah mengerah kat atas tu pagi, kan? Kalau dah buat kat tempat kita, mai ramai-ramai. Dan sangat baik, bukan sunnah. Kita betul tadi clear kita sebut, bukan sunnah. Amalan yang baru-baru lah ni duk buat kenduri di surau, di masjid lepas korban, itu bahagian hadiah yang orang bagi, itu sangat bagus. Cuma akad tu kena clear. Cuma yang tu kena clear. Tapi sangat bagus. Sebab lepas kita korban, lepas tu makan bersama, Masya Allah. Tapi tak boleh bawa balik. Yang tu kena faham. Kat siapa nak minta? Siapa punya? Kenduri kat masjid, kenduri kat rumah kenduri, kita boleh minta tuan rumah. Yang ni ramai orang punya hak. Yang tu kena tengok. Dia balai habis. Tu saya tak sebut lagi ada benda-benda tergelincir. Ekor hilang. Torpedo hilang. Lembu tu berebut, torpedo hilang. Tu tak boleh cerita. Tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Yang tu kena hati-hatilah. Sebab dia hukum dia halal haram. Kita tak perasan tau. Kadang orang yang dia pun main lapah ya. Dia pula bagi hak. Tak apa, depa bagi ambil. Dia korban pun tak buat. Dia main tolong lapah ya. Dia pula tolong bagi syafaat. Ambil. Tak nak siapa nak ambil. Tak boleh. Hang tak ada hak bagi izin. So rabut. Dia kena buat asing pula yang tu tentang ke orang panggil tajuk lain, tergelincir, kegelinciran, tajuk lain, kegelinciran dalam amalan korban. Itu bab lain pula, kita cerita masalah ya kan. Yang tu pun tak boleh ambil. Kalau buat kenduri, makan takat mana nak makan, panggil main anak beranak dia bagi makan, tak ada masalah. Kecuali dah habis membazir dah semua, dah tak boleh nak boleh berhabis, dan orang yang buat kenduri itu pun bagi hak pada kita dah habis, boleh buat balik tak apa. Jadi sebab kalau berkelompok ni, dia punya pemilikan tu dah berkelompok, semua orang bagi panggu-panggu ni, yang tu masalah dia. Kat siapa nak minta? Kecuali kita dah dapatkan izin secara mutlak. Urufnya orang kita dah habis semua dia bagilah balik kan, dah habis semua, tak ada siapa nak ambil. Uruf biasa budayanya bagi. Tapi ni tak habis lagi, dia pederah untuk bini dengan anak dia sekali di rumah dengan makan malam sekali. Dah makan tengah hari. Itu tak boleh lah. Ramai lagi hidup ada. Yang tu tak boleh. Yang ni budaya yang tak cantik, yang kadang duk berlaku. Yang ni budaya yang tak cantik. Pergi rumah kenduri pun kadang berlaku penyakit ni. Yang ni kena tinggalkan. InsyaAllah tuan-tuan, kita gunakanlah kesempatan yang ada ni untuk kita sama-sama menjayakan ibadah korban kalau kawasan kita berlaku. Kita sama-sama lah sampai, buatlah apa yang kita termampu, ambillah bahagian sama-sama. Kita hidupkan syiar ni kita hidupkan. Semoga sikit sebanyak yang kita berkongsi ni Allah Ta'ala sertakan kita di kalangan orang-orang yang mendapat ganjaran berkongsi untuk melakukan ibadah korban, menghidupkan syiar Allah Ta'ala. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati
qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma aslih sya'nana kullaha ya rabbal alamin. Allahumma aslih sya'nana kullaha ya rabbal alamin. Allahumma aslih sya'nana kullaha ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarang salah silap dalam penyampaian saya, jutaan kemaafan dimohon pada tuan-tuan dan puan insya-Allah.